Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang ibadah dan tajuknya ialah Dua Hari Raya yang Mulia. Apakah pengertian solat sunat Aidilfitri dan juga solat sunat Aidil Adha? Solat sunat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Solat sunat Aidil Adha pula, solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Sekarang kita lihat pula apakah dalil nakli bagi solat sunat 2 hari raya. Daripada riwayat Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Maksudnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat pada hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah solat. Kita lihat pula apakah hukum bagi solat sunat 2 hari raya. Hukumnya ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Kita lihat pula kaifiat solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Kita lihat dulu apakah lafaz niat solat sunat Aidilfitri dan lafaz niat solat sunat Aidil Adha. Lafaz niat solat sunat Aidilfitri, usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat Aidil Adha pula, usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sekarang kita lihat pula kaifiat solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha ketika rakaat yang pertama. Yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram serta niat. Kedua, membaca doa iftitah. Ketiga, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Bacaan tasbihnya ialah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah sebaik-baiknya surah Al-A'la. Dan yang keenam, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Rakaat yang kedua pula, yang pertama dimulai dengan takbiratul intiqalat, iaitu takbir di permulaan rakaat kedua. Yang kedua, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah sebaik-baiknya surah Al-Ghashiyah. Dan yang kelima, menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Okey, sekarang kita lihat pula apakah amalan sunat sebelum menunaikan solat 2 hari raya. Yang pertama, mandi sunat hari raya. Kedua, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Ketiga, makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Keempat, bersegera ke tempat dilaksanakan solat. Kelima, pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan. Keenam, perbanyak bertakbir. Ketujuh, ucap taqabbalallahu minna wa minkum dan saling mendoakan serta bermaaf-maafan. Ke-8, berwajah ceria dan senyum kepada setiap orang yang ditemui. Dan yang ke-9, perbanyak bersedekah. Amalan sunat 2 hari raya selepas pula, yang pertama, bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha.
Kedua, disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Ketiga, salin ziarah menziarahi. Keempat, puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Dan yang kelima, melakukan ibadah korban pada hari raya Aidil Adha. Okay, sekarang kita lihat pula kepentingan menunaikan solat sunat 2 hari raya. Yang pertama, meningkatkan syiar Islam. Kedua, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memantapkan semangat perjuangan Islam. Dan yang keempat, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Sekarang kita lihat pula hikmah menunaikan solat sunat 2 hari raya. Yang pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Kedua, dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Ketiga, dapat mengeratkan silaturahim. Dan yang keempat, dapat meneladani kisah pengorbanan para Nabi dan Rasul. Itu sahaja sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kamu dapat faham apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Jangan lupa buat tugasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.